Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. 我们聆听主的话语之前，我们一起祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 主啊，你是美意的神， Kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih setiamu. 我们来到你面前是非常感恩。 Tuhan, saat ini kami akan meneduhkan hati kami dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman. 主啊，是我们要静下我们的心来聆听你的话。 Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya meminta kuasa Roh Kudus 求你是有生命的力量， agar di dalam keterbatasan kami ini 让我在我们的限制， kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu. 我们有能力是可以去理解， Agar kebenaran-Mu itu dapat menjadi pelita yang dapat memperbaharui dan mengubah arah kehidupan kami. 使你的真理是可以我们的生命更新， Agar di dalamnya setahap demi setahap 一步分又一步， kami boleh diubahkan menjadi lebih serupa dengan Engkau. 我们是更像你的， Sehingga hidup kami dapat memuliakan Engkau. 使我们生命可以荣耀你的名， Dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. 是为我们的生命为其他人的祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉靠主耶稣的名，我们祷告，阿门。 Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bersyukur sekali lagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. 亲爱的弟兄姐妹平安，我们非常感谢今天可以做礼拜。 Tidak telat juga kalau saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. 我也不迟，是给你们说圣诞快乐。 Dan minggu ini Bapak Ibu sekalian adalah minggu terakhir di tahun 2021 ini. 我们这个礼拜就是2021年的最后一周， Tahun yang tidak mudah kita hadapi, tahun yang tidak mudah kita jalani. 这一年是我们好不容易的度过这些年。 Kita tahu kita masih ada di dalam bayang-bayang pandemi. 我们知道是我们活在疫情的阴影里， Bahkan kita mendengar varian baru yang lebih susah itu, yang lebih mudah menular itu sudah masuk ke negara kita. 我们也听说有一个新变种是已经进入我们的国家， Bahkan mungkin kita pun juga sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup yang lain. 也甚至我们有其他的挣扎在我们生命中。 Semuanya ini terkadang menciutkan hati kita untuk kita memikirkan atau mau melangkah ke depannya. 这一切缩小我们的心， Namun sebagai orang percaya, 但是作为一个信徒， sekalipun kita ada di dalam kondisi yang tidak mudah ini, 我们在困难当中， kita tetap harus bisa bersyukur dan berpengharapan. 我们仍然可以感恩和充满的盼望， Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah memiliki hal-hal yang terbesar di dalam hidup kita, 因为我们已经拥有了最伟大的东西的人， yaitu keselamatan hidup kekal kita sudah terjamin. 就是永恒的救恩， Karena dianugerahkan gratis dari Tuhan kepada kita. 因为是上帝已经免费了赐给我们。 Seperti tema firman Tuhan yang akan kita bahas minggu ini, only by grace. 今天的主题就是唯独依靠恩典， Hanya karena anugerah. 是因为我们依靠恩典。 Terambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. 我们的经文就是从罗马书10章， Saudara Vanessa akan menolong membacakannya bagi kita semua. 罗马书10章4到15节，我用中文来读给大家。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。摩西写着说：“人若行那出于律法的义，就必因此活着；唯有出于信心得义。如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说：这道理你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。经上说：凡信他的人必不至于羞愧。
犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人，因为凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！ Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa di mana ada kemauan, pasti ada jalan. 我们常常听这个谚语，就是只要有决心，便会有道路。 Satu ungkapan yang sangat baik yang pastinya memotivasi kita agar terus tekun, terus berjuang. 这个谚语是非常好的谚语，是因为激励我们，让我们更去努力。 Apalagi di dalam kondisi-kondisi yang seperti saat ini, ungkapan ini bisa memotivasi kita untuk terus bertahan, untuk terus melakukan yang terbaik. 尤其是在我们的疫情当中，我们是必须有激励，是让我们更加努力。 Namun pertanyaannya, apakah ungkapan ini berlaku untuk semua hal? 但是问题是，是不是这个激励是给所有一切呢？ Ternyata ungkapan ini tidak berlaku untuk semua hal. 但是这个没有包括一切的。 Khususnya ketika kita berbicara tentang usaha kita untuk mendapatkan keselamatan hidup kekal. 尤其是在我们追求救恩的过程中， Karena apapun usaha manusia dan sekeras apapun kita mengejarnya, 因为我们无论怎么努力，再怎么努力， mustahil kita mendapatkan keselamatan dengan usaha kita sendiri. 我们不可能靠自己的努力而得救。 Ibaratnya kita seperti ada di dalam lumpur hisap. 好像是在我们可以吸的一个土， Kita masuk terperosok di dalamnya. 我们陷进在里面。 Apapun yang kita lakukan semakin bergerak, semakin tenggelam. 无论我们有什么行动要出来，但是我们越来越咽下来， Semakin berusaha, semakin terhisap ke dalam. 我们越来越努力，越来越沉下来的。 Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, 但是呢， banyak orang menganggap tetap jika mereka berbuat baik, tidak berbuat jahat, banyak beramal, banyak berkurban, 有许多人认为，如果他们行善不作恶，多事实， kita dapat selamat dan pintu surga terbuka bagi kita. 我们就能得救，然后天堂的门呢，也是为我们打开。 Seperti pemahaman orang Yahudi yang menganggap jika dengan melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan hukum Taurat, maka akan selamat. 就像这个犹太人的理解，他们认为，如果你行照着律法的善行，就可以得救。 Tentu saja ini pemikiran yang keliru. 这是概念是错的， Karena keselamatan itu diperoleh hanya karena anugerah dari Allah. 因为这个救恩只能靠我们的神的恩典， Tidak ada andil perbuatan kita sedikit pun. 我们的善行是不存在。 Nah, Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tapi kasih karunia Allah. 保罗在以弗所书2章8到9节中说：“救恩不是我们的工作，不是我们的行为，而是神的恩典。” Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， kita diselamatkan karena Allah. 我们得救是因为我们的神， Bukan kita yang mencari Allah, Allah lah yang mencari kita. 不是我们找神，但是神是寻找我们。 Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih kita. 不是我们选择神，但是神拣选了我们。 Bukan kita yang menemukan Allah, Allah lah yang menemukan kita. 不是我们找到神，但是神找到了我们。 Bukan kita yang mengasihi Allah, Allah lah yang mengasihi kita. 不是我们先爱神，但是神先爱我们。 Bahkan saudara-saudari sekalian, 甚至弟兄姐妹们， anugerah Allah bukan hanya mengerjakan ketika kita diselamatkan saja. 神的恩典不单单叫我们得救， Tapi ketika kita dimampukan bisa menaati Allah pun, itu sudah merupakan anugerah Allah bagi kita. 但是当我们有力量来顺服上帝，也是恩典。 Seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12-13.
在这个腓立比书2章12到13节， Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 如此说，这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不单我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。 Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa diselamatkan hanya karena anugerah Allah. 所以我们得救，就是因为上帝的恩典。 Dan kita bisa mengisi keselamatan kita dengan ketaatan kita pun itu karena anugerah Allah. 我们的救恩可以用来顺服神，来充实。 Karena itulah maka keselamatan di dalam pemahaman Alkitab itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. 所以圣经的理解是，我们的救恩不是因为我们的行为， Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita. 这就是上帝的大爱。 Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa keselamatan anugerah bagi kita jadinya? 为什么呢？这个救恩是上帝的恩典呢？ Nah di firman Tuhan yang tadi kita baca, Paulus memberikan beberapa penjelasan mengenai hal ini. 我们已经读的经文是保罗给我们解释， Mari kita lihat satu persatu. 我们一个一个的看。 Kenapa keselamatan itu anugerah bagi kita? Karena yang pertama, 为什么得救是上帝赐给我们的恩典？第一， karena keselamatan kita didasarkan pada Kristus yang adalah penggenap hukum Taurat. 因为我们的救恩是立在那为我们成全律法的基督。 Kenapa keselamatan itu anugerah bagi kita? Karena keselamatan kita didasarkan pada Kristus yang adalah penggenap hukum Taurat. 因为这个救恩呢，是因为成全律法的基督。 Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ayat 5, 如果我们看到第5节， nah Paulus mengutip perkataan Musa yang mengatakan bahwa 摩西是讲的，摩西怎么讲？ bahwa orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. 是通过这个遵守律法的可以得益。 Sekali lagi Paulus mengutip perkataan Musa yang mengatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. 因为摩西说，就是遵行的人必因律法而活。 Namun masalahnya Bapak Ibu sekalian, 但是问题是， di dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna di dalam hidupnya. 但事实上没有一个人能完全的遵守这个律法。 Kalau kita lihat ke atas ayat yang ketiga, Roma 10 ayat 3, di sana dikatakan demikian. 如果我们再看到这个上一节的10章3节， Walaupun banyak orang Yahudi berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri melalui ketaatan perbuatan mereka kepada Taurat, 虽然有许多犹太人是拼命的行律法而立自己的义， dalam kenyataannya malah itu menghasilkan kontraproduktif. Mereka menghasilkan dosa, ketidaktundukan kepada Allah. 但是因为这样的现实到他们这样的行为产生了不顺服的。 Nah, kenapa demikian bisa terjadi? 那为什么这样呢？ Karena jalan manusia berdosa itu selalu berlawanan Allah dengan jalannya Tuhan. 因为罪人的道是跟神的道是相反的， Selalu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kudus. 总是不一致上帝的旨意。 Manusia berdosa itu seperti jarum kompas. 罪人就像指南针， Ia selalu mengarah ke utara. 他永远指向北方。 Demikian manusia yang berdosa, hatinya, hidupnya selalu mengarah kepada dosa. 罪人的心也是只是像罪一样。 Karena itu sekalipun manusia berbuat baik, 虽然使人是行善， kebaikannya pun itu keluar dari keberdosaannya. 但是这个善事呢，是为于他们的罪， Yang tentunya tidak akan memenuhi standar hukum dan kekudusannya Tuhan. 就是肯定没有达到上帝的律法和圣洁的标准。 Karena itu perbuatan baik sebaik apapun tetap berdosa di hadapan Tuhan. 因为无论是善行怎么善良的，但是也是罪。
Karena itu maka muncul pertanyaan, bagaimana lalu kita harus mendapatkan keselamatan itu? 所以提出的问题，这个救恩从哪里来的呢？ Solusi bagi situasi tanpa harapan seperti ini, 这个解决方法的呢？ kata Paulus, kita harus mendapatkannya dengan cara mempercayai Kristus. 我们是要得这个救恩，是要我们信靠我们的主耶稣基督。 Kenapa harus Kristus? 为什么要基督呢？ Karena Kristuslah satu-satunya pribadi yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat secara sempurna. 因为基督是唯一能够完全满足律法要求的人。 Ayat 4 katakan demikian, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. 第4节说，律法的总结就是基督，使凡信他的都得这义。 Bahkan bukan Paulus saja yang mengatakan ini, Tuhan Yesus sendiri mengatakannya demikian. 不单单保罗讲的，但主耶稣基督也自己讲， Seperti di dalam Matius pasal 5 ayat 17. 在马太福音5章17节。 Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 莫想我来要废掉律法和先知，我来不是爱废掉，乃是要成全。 Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， setiap orang yang percaya pada Kristus 每个信基督徒 itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi melalui tindakan Kristus yang telah menunaikan seluruh tuntutan hukum Taurat. 不是因为我们靠自己的能力而得救，但是因为我们基督的行为而得救。 Sehingga kebenaran itu dapat diberikan kepada semua orang yang mempercayainya. 所以这个真理呢，可以是领下给我们的信主。 Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bisa diselamatkan? 所以为什么我们可以得救呢？ Bagaimana caranya kita bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat? 用什么方法我们是可以成全这律法呢？ Paulus katakan, 保罗这样说： percayalah pada Kristus. 你要信靠主耶稣 Karena 基督， Kristuslah yang mampu menjawab seluruh tuntutan hukum Taurat. 因为只是唯一的主耶稣基督能够完全来做这个完成这个律法， Dan di dalam seluruh kebenarannya itu, 是在整个正道里面， itu diimputasikan, itu diperhitungkan 这是算在这个主耶稣基督， kepada kita yang percaya kepadanya. 我们是最信徒， Karena itulah maka kita disebut orang-orang yang dibenarkan. 所以我们是称义的人。 Nah, untuk lebih memperjelas hal ini, maka Paulus di dalam ayat yang ke-6 sampai 8所以可以显现出来第6、第8节， menjelaskan bagaimana Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu. 解释了基督如何是律法的成全者。 Nah, dengan luar biasanya di sini Paulus sengaja mengutip teks dari Perjanjian Lama yang pada mulanya berbicara tentang Taurat, lalu menerapkan prinsip itu kepada Kristus. 保罗特意引用旧约中的一段经文，该经文最初讲的是律法，但是然后呢，他该经文应用到基督身上。 Nah, teks yang digunakan oleh Paulus itu terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. 引用的经文是在《申命记》30章11到14节。 Nah, di dalam ayat 11 di dalam teks ini, di sana dikatakan bahwa Musa menyatakan bahwa Taurat Tuhan itu tidaklah sukar dan tidaklah jauh. 在11节，他说：“摩西说，上帝的律法也不是离你远。” Kalau kita lihat ayat 12 dan 13, maka di sana dikatakan bahwa bangsa Israel tidak perlu pergi ke langit atau ke seberang lautan untuk mendapatkan hukum Taurat itu. 他说，在12、13节，以色列人不需要上天堂或过海取而来。 Dan ayat 14 katakan bahwa semua itu sudah diberikan Allah kepada mereka sehingga mereka tinggal mempercayainya lewat mulutnya, lewat hatinya. 在14节，上帝已经赐给了他们这一切，使他们只有遵行，只有行动。 Nah, prinsip ini Paulus pakai konteks ini kepada Kristus. 这个原则也是基于我们的基督。 Kata Paulus begini, begitu pula dengan Kristus bagi kita semuanya. 保罗说：“如此像基督这样， Kristus itu tidak sukar dan tidak jauh. 基督是不难的，而离我们很近。 Kita tidak perlu berinisiatif mengambil, bersusah-susah payah mengupayakan agar Kristus mau turun dari surga untuk menjadi manusia. 我们是没有用我们自己的努力，让这个基督为我们降生靠近。 Seperti dikatakan di ayat 6.
就是第6节说， Atau di ayat 7, kita tidak perlu pergi ke dunia orang mati untuk membangkitkan Kristus. 我们不用去下到阴间，让这个耶稣去复活。 Karena ayat 8 katakan semua itu sudah dilakukan Allah 因为第8节说，上帝已经成全 dan 了， diberikan kepada kita. 是赐给我们的。 Sehingga sama seperti Taurat dekat dengan bangsa Israel. 所以，如同这个律法靠近以色列人， Sesungguhnya demikian juga Kristus dekat dengan orang yang mempercayainya. 如此主耶稣基督也很非常近我们。 Bukan usaha kita menarik Kristus mendatangkan kita, 不是因为我们 mendatangkan 的 ke 努 sini 力 ke dunia ini. 让这个基督降生， Tapi Tuhan sendiri yang berinisiatif mendatangkan Kristus ke 但 sini. 是用他的旨意降下来。 Itulah kenapa saudara-saudara sekalian, keselamatan itu adalah anugerah bagi kita. 这就是救恩，是我们的恩典。 Keselamatan itu bukan perbuatan kita. 这个恩典呢，不是因为我们的行为， Anugerah bagi kita karena Kristus yang mau turun, datang, mendekat, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat bagi kita. 这个恩典呢，是因为我们的基督想降生，靠近成全所有的律法， Bahkan mau mati di kayu salib demi menebus dosa kita. 甚至死在十字架上为我们赎 Dan 罪， bangkit kembali ke surga untuk memberikan janji pengharapan kepada kita. 复活升天给我们的应许。 Sehingga kebenaran yang telah ditunaikannya di atas kayu salib 所以在十字架上所有成就的义 itu，dapat diperhitungkan bagi kita yang masih berdosa sehingga kita dibenarkannya. 算为我们这些仍然罪人，使我们能够称义。 Nah inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah alasan pertama kenapa keselamatan itu adalah anugerah bagi kita. 这个是第一理由，为什么救恩是上帝 Karena 的恩典？ keselamatan kita tidak didasarkan pada usaha kita, tapi didasarkan pada Kristus yang menggenapi dengan sempurna seluruh tuntutan hukum Taurat. 因为我们的得救不是因为我们的努力，但是因为神的恩典。 Nah, yang kedua, 第二个， kenapa keselamatan itu anugerah bagi kita? Karena di dalam Kristus jaminan keselamatan kita pasti. 为什么得救是赐我们的恩典呢？因为在基督里，我们得救的保障。 Kenapa keselamatan itu anugerah? Karena di dalam keselamatan di dalam Kristus jaminan keselamatan itu pasti. 因为在基督里救恩的保障。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， ajaran Yahudi dan ajaran-ajaran agama secara umum 犹太人的教义和其他的宗教义， itu biasanya mengajarkan bahwa melakukan perbuatan baik adalah sarana atau syarat untuk mendapatkan keselamatan. 做好事的是因为他们是要获得救赎的条件。 Sekali lagi, pada umumnya agama-agama termasuk Yahudi itu mengajarkan bahwa kalau mau selamat berbuat baiklah, lakukanlah ini, lakukanlah itu, beramal, berkorban dan segala macam. 最普遍的教义就是我们要做善行、做好事，获得我们的救赎的条件。 Berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab. 圣经所教导的很不同。 Alkitab mengajarkan bahwa perbuatan baik itu bukan sarana ataupun syarat untuk mendapatkan keselamatan. 圣经的教导说，善行不是得救恩的手段。 Bagi kita perbuatan baik itu adalah bukti dan ucapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan berdasarkan anugerah. 对我们来说，我们的这个救恩就是我们已经得救的证明和感恩， Jadi berbeda sekali Bapak Ibu sekalian. 所以完全的不同。 Perbuatan baik bagi agama-agama tertentu itu merupakan syarat untuk dapat selamat. 这个善行是一个很重要的条件。 Bagi kita perbuatan baik adalah bukti ucapan syukur kita karena kita menyadari kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. 但是对基督徒来说，这个善行是我们表达的感恩的对神。 Nah Bapak Ibu sekalian, karena ajaran Yahudi dan agama-agama pada umumnya mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah sarana atau syarat mendapatkan keselamatan, 因为犹太人和其他的教义的宗教是说善行很重要，他们得救的条件， maka keselamatan itu jadinya tergantung pada usaha manusia. 所以这个救赎救恩取决于人类的努力。 Masalahnya karena keselamatan tergantung pada usaha manusia, maka keselamatan itu menjadi bersifat tidak pasti. 问题是因为得救是靠着人的努力，所以这个得救呢是没有保障。 Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena keselamatan mereka tergantung pada usaha mereka sendiri, 因为他们的救恩是因为他们的努力，
maka sifat keselamatannya jadi tidak pasti. 所以的救恩是没有保障的。 Kenapa? Karena memang manusia ini berubah-ubah. Manusia ini tidak tetap dan terbatas. 因为我们作为人类是有限的。 Ada satu kisah yang bisa menggambarkan hal ini. 有一个故事可以讲的， Ada seorang rabi Yahudi yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. 有一个先知是犹太人，是非常喜爱。 Dia bernama Yochanan bin Zaki. 他说，他名叫约翰南。 Nah, rabi ini pada satu kali sakit keras. 这个先知是有一天病痛的， Dan di dalam kondisi yang begitu parah, ia berpesan kepada murid-muridnya. 他是已经不行的时候，他这样讲： Anak-anakku, 孩子们、 murid-muridku, 徒弟们， bila aku mati, 如果我死去了， jangan kenakan aku jubah putih ataupun jubah hitam. 不要给我穿了一个白色的衣服， Tapi pakaikanlah aku jubah berwarna abu-abu. 但是我要穿的灰色的衣服。 Nah, murid-murid ini bingung. Lalu dia bertanya, kenapa Rabi? Tanya murid-muridnya. 然后门徒们就觉得奇怪，为什么呢？ Lalu Rabi Yochanan ini menjelaskan. 然后约翰先知就这样解释： Karena bila aku memakai jubah putih tetapi aku masuk ke neraka, tentu saja aku akan dipermalukan. 因为如果我穿白色的衣服，但是下地狱； Tapi jika aku memakai jubah hitam, tapi aku masuk ke surga, bukankah aku akan ditertawakan? 我也觉得羞愧。但是如果我穿黑色的衣服，然后上天堂，我也会嘲笑了。 Jadi supaya aman, biarlah aku memakai jubah abu-abu saja. 让我安全的就是我要穿灰色吧， Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们。 kisah ini menunjukkan betapa tidak pastinya keselamatan yang didasarkan pada perbuatan. 这就是这个救恩，这个的救是靠我们的善行是不可靠的。 Ini berbeda sekali dengan konsep keselamatan yang diajarkan di dalam Alkitab. 所以圣经讲的救恩完全不同。 Yang mengatakan bahwa keselamatan kita itu dijamin pasti. 所以他说，圣经说救恩的保障是很确定的， Tidak moga-moga. 不是愿。 Sekali lagi, berbeda sekali dengan apa yang dipercayai kita. 是完全不同的。 Jaminan keselamatan kita itu pasti dan tidak moga-moga. 救恩的保障是非常的明确，是不是很有可能？ Karena hanya di dalam Kristuslah 因为 keselamatan itu terjamin. 因为只是在基督里有救恩的保障。 Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa hanya di dalam nama Kristus inilah. Gak ada lagi nama lain selain nama Yesus di kolong langit ini. 在罗马书，他说这个基督是在这个世界下，这是一个名， Yang bisa membawa keselamatan cuman nama Kristus. 只是我们得救的唯独的基督的名。 Lalu pertanyaannya, apa dasarnya keselamatan di dalam Kristus itu pasti jadinya? 那为什么呢？在这个基督里面有什么根基呢？ Nah, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, Paulus memberikan dua alasannya. 保罗在这段经文是有两个理由。 Kenapa keselamatan kita pasti di dalam Kristus? Karena kata Paulus, 为什么我们在信基督是有保障 karena 呢？ jaminan keselamatan kita didasarkan pada janji Allah, bukan janji manusia yang berubah-ubah dan terbatas. 因为我们的救恩的保障建立在神这道的应许上。 Janji Allah yang berkata di ayat 11 demikian, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. 在11节，凡信他的人不至于羞愧。 Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa terpercayanya janji Tuhan itu. 在这个11节，是我们的上帝是很可靠的， Betapa kokohnya janji Tuhan itu. 很坚固的。 Sehingga kalau kita mempercayainya, kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan dipermalukan. 所以，我们如果信主耶稣基督，不会失望。 Mana buktinya? 是有什么证据呢？ Buktinya jelas. 这个证据很明确 Kita 的， baru merayakannya, 我们是刚刚过了， yaitu kedatangan Kristus. 这就是耶稣降生。 Janji kedatangan Kristus itu bukan baru-baru ini saja. 基督的应许来降我们的世界， Itu bahkan dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa. 不单单现在，但是从之前人是得罪了。 Apakah Tuhan lupa dengan janjinya bahwa Dia akan mendatangkan keselamatan bagi manusia? 难道上帝忘记他的应许吗？ Tepat pada waktunya.
是很准， Tuhan menggenapinya. 他是应许了。 Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lalai. 神呢不是我们的灭亡， Apa yang dijanjikannya pasti akan digenapinya. 他的应许肯定要成全的。 Kemarin kita sudah melihat buktinya. 昨天我们是已经看到了， Kita merayakan Natal bersama. 我们是已经过圣诞节， Yesus dijanjikan, keselamatan dijanjikan, dan Tuhan menggenapinya. 耶稣已经降生了，那这个救恩 Dia 成 datang, 全， Dia menjadi manusia, 他变成肉身， dan Dia beserta dengan kita. 他也是与我们同在。 Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya padanya akan selamat, 所以，这上帝的应许，我们信他的会称义得 pasti 救。 orang yang mempercayainya tidak akan dikecewakannya, tidak akan dipermalukannya. 信者的不可能羞愧的， Tuhan akan menggenapinya seperti Tuhan menggenapi janji kedatangan yang pertama. 耶稣会成全，就像他第一次来到世界的成全。 Nah, selain itu, hal yang menarik dari kalimat tidak akan dipermalukan, Bapak Ibu sekalian, 是不至于羞愧的这句话， ternyata kalimat ini tuh diambil oleh Paulus, dikutip dari Yesaya 28 ayat 16. 也是来自以赛亚28章16节。 Nah, di sana dikatakan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. 他说：“所以主耶和华如此说：看哪，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头， Ada 是 perbedaan, 稳固根基、宝贵的方角石，信靠的人必不着急。” ada perbedaan kata antara di Yesaya dan di Roma. 有一个是耶赛亚跟这个罗马书的区别。 Nah, di dalam Yesaya memakai kata tidak akan gelisah, sementara di Roma memakai kata tidak akan dipermalukan. 以赛亚是在这里说这个不着急，但是在罗马书说不知羞愧， Apakah ini kesalahan pengutipan yang dilakukan oleh Paulus? 这就是错误吗？ Tentu saja tidak, karena meskipun ada perbedaan kata, tetapi intinya hampir sama. 不是错误，但是这个意思是很相同的， Tidak ada perbedaan yang signifikan. 没有很明显的区别。 Karena kata tidak akan gelisah dan kata tidak dipermalukan hampir mirip jika kita memahami konteks di mana ayat ini diucapkan. 这个不着急跟不羞愧这个道理呢是密切相关。 Nah, di dalam Yesaya konteksnya pada waktu itu para pemimpin Yerusalem sedang ketakutan dan kebingungan menghadapi penderitaan dari serangan bangsa lain. 那时候呢，他们是在耶路撒冷里面的人是非常害怕有人面他们， Oleh karena itu janji Tuhan menguatkan mereka bahwa dengan percaya, dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, 所以上帝应许了他们是信靠他们的主， maka mereka tidak akan gelisah menghadapinya. 他们是不会着急的， Karena ada tangan Tuhan yang akan menolong. 因为有上帝的手 Nah, 帮 di 助他 dalam 们。 Roma 10 ayat 11, 在罗马书10章11节， konteksnya kurang lebih sama. 这个呢也是一样 Yaitu 的。 pada waktu itu umat sedang menghadapi mara bahaya di kota Roma. 那时候信徒的也是在罗马是非常危 Akibat 险， kerasnya penganiayaan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada anak-anak Tuhan. 因为那时候罗马人是逼迫他们， Namun janji Tuhan tetap berlaku sama. 但是神的应许是成全。 Barang siapa yang percaya kepadanya, 若有人信他主， ia tidak akan dipermalukan, 他不会羞愧， tidak akan dikecewakan. 也不会失望， Artinya mereka tidak akan gelisah menghadapinya. 因为指他们不会着急面 Karena ada 对， Tuhan bersama-sama menyertai mereka senantiasa. 因为有神与他们同 Dengan 在。 kata lain Bapak Ibu sekalian, 换句来说， orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus 人信靠我们的主， itu tidak akan gelisah. 就不会着急的， Harusnya tidak khawatir. 也没有担忧， Harusnya tidak merasa akan dipermalukan. 也没有觉得羞愧， Karena ketika kita dengan segenap hati mempercayakan diri kita kepada Tuhan, 因为我们用全心全意的信靠我们 di 的主耶 saat 稣基 itu 督。 pula 那时候， Tuhan dengan segala kedaulatannya akan menjamin hidup kita 上帝是他的掌管一切的， sampai pada keselamatan kita. 甚至我们的救恩到最后。 Inilah alasan pertama kenapa keselamatan kita itu pasti terjamin. 这就是第一，为什么我们得救的有 Bukan 保障， didasarkan pada janji manusia, tetapi pada janji Tuhan. 不是我们自己的承诺，但是有上帝的应许。 Yang kedua,
第二个， keselamatan kita juga pasti karena 这个我们的救恩是因为 Paulus katakan bahwa karena Allah selalu menolong setiap orang yang berseru padanya. 因为上帝总是帮助那求靠他的人， Seperti dikatakan di ayat 13. 在像13节所讲的， Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 凡求告主名的，必得救。 Bapak Ibu sekalian, seperti dijelaskan tadi, konteks pada waktu itu orang-orang Kristen sedang susah, sedang dikejar-kejar, sedang dianiaya. 那时候的背景上，这个信徒呢是在被击破的。 Dan jika mereka menyebut nama Tuhan selain Kaisar sebagai Tuhan, 如果他说这个主名是别的上帝的， mereka akan mati di tempat. 他们会那时候就去世。 Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain melalui ayat ini, 所以换句来说， Paulus itu ingin menguatkan iman orang Kristen pada waktu itu. 保罗想坚固坚强那些信主的信心。 Sekalipun ada peristiwa yang paling ekstrim, mereka mati di tempat. 虽然有非常危急的情况，他们当时就去世， Karena iman mereka. 因为他们的信仰。 Tapi bagi orang yang berseru pada Tuhan, 但是求告主的名， pada akhirnya tetap akan selamat. 最后就会得救。 Tidak selamat di dunia ini, selamat di kekekalan. 没有在世界得救，但是也会上天堂。 Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 那亲爱的弟兄姐妹， bukankah kondisi yang sama juga kita hadapi bahwa di dalam perjalanan hidup kita banyak hal bisa datang menghambat hidup kita. 在我们的生命中，很多的阻挡我们的道路， Tidak sedikit kita mengalami kegagalan, tidak sedikit kita mengalami kebingungan. 也不少我们感到的失败， Bahkan tidak jarang kita pun bisa putus asa. 也是我们觉得很失望。 Masa-masa seperti ini kerap kali bisa menggoncang iman kita. 那这段时期呢，可以摇动我们的信 Amin. 仰。 Firman Tuhan hari ini mengatakan bagi yang berseru kepada Tuhan, 主的话是凡求告他的名， Ia akan selalu memberi pertolongan dan kekuatan. 就给他帮助，给 Ia 他 akan 得救。 datang untuk menyelamatkan kita dari situasi yang sesulit apapun yang akan datang mengancam dan menghalangi kita. 他回来在我们的身边，是帮助我们， Entah penindasan, entah kesesakan atau penganiayaan, 无论是逼迫，无论是压迫我们， atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, 是因为危险危机的， atau pedang atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. 或者是道，或者是上下， Semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 这些东西呢，所有一切的不能与我们的爱隔绝。 Kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. 主的爱是在基督里， Inilah kenapa keselamatan kita adalah anugerah. 这就是为什么我们得救，就是恩典， Karena kita dijamin oleh janji Allah yang begitu kokoh, 因为有很坚强、很坚固的上帝 yang 的， akan menguatkan dan menolong kita untuk tidak gelisah dan tidak kecewa dan tidak dipermalukan. 会帮助我们是没有不羞愧，也是不害怕的。 Untuk kita dapat menjalani keselamatan kita. 所以我们可以勇敢的过这个救恩。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keselamatan menjadi sebuah kebaikan terbesar yang kita terima dari Allah. 所以这个救恩呢，是上帝是好意的给我们。 Kebaikan yang sesungguhnya tidak layak kita dapatkan. 这个美意呢，我们是不配得的。 Karena itu maka bentuknya adalah anugerah bagi kita. 所以讲的是恩典。 Nah pertanyaannya, jika kabar ini sedemikian baik, 如果这个消息是非常好的消息， maukah kita berbagian memberitakannya? 是否我们也是亲手在这部分呢？ Maukah kita memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Kristus ini? 是否我们要传扬基督的救恩呢？ Di ayat 14 dan 15 Paulus mengungkapkan betapa pentingnya menjadi para pembawa berita ini. 在14、15节是最重要是传道。 Berseru hanya dimungkinkan jika orang itu lebih dahulu beriman. 求告是因为他是先有听见的， Beriman hanya dimungkinkan kalau ia sudah mendengar. 信他是因为他已经听到的。 Mendengar hanya dimungkinkan jika ada orang lain yang memberitakan kabar baik. 听到可能是因为有人传福音给他， Memberitakan kabar baik hanya dimungkinkan jika ada yang diutus, 这个传道是有可能是有人差遣的， yaitu para pembawa kabar baik. 这就是传道门。 Terpanggilkah kita
menjadi utusan pemberita kabar baik ini? 我们是否蒙召成为报福音喜信的人吗？ Karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah kabar baik ini. 因为我们已经领受了上帝的恩典。 Tahukah saudara-saudara sekalian bahwa keterlibatan kita dalam pemberitaan kabar baik ini seharusnya dilihat sebagai hak istimewa dan anugerah yang besar dari Allah bagi kita. 那我们是可以传福音，就是因为上帝所赐给我们的特权和莫大的恩典。 Allah bisa saja menyelamatkan semua orang. Allah bisa saja menyelamatkan tanpa membutuhkan bantuan orang-orang. 神可以拯救所有人，但是我们是没有侵入的。 Seperti yang dilakukan Tuhan ketika dia menyelamatkan Paulus, ia datang sendiri. 如同在保罗身上，他是直接来到保罗里面。 Namun dalam kedaulatan dan kemurahannya yang besar, Tuhan mau melibatkan kita. 但是在上帝的掌管一切，他是要我们参与的。 Terpanggilkah kita berbagian dalam anugerah ini? 那是否我们蒙召这个传福音呢？ Nah, untuk menguatkan hal ini maka Paulus selalu menutup bagian ini dengan kalimat di dalam Roma 10 ayat 15. 那保罗是在最后他说罗马书10章15节， Bunyinya seperti ini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 是非常的佳美。 Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kalimat ini diambil oleh Paulus dari kitab Yesaya. 这是从以赛亚书所取的。 Yesaya 52 ayat 7 yang mengatakan bahwa betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. 引自说以赛亚50章第7节，那报佳音传平安，报好信传救恩的，对西安说：你的神作王了。这人的脚登山何等佳美！ Dalam konteks aslinya, teks Yesaya ini sebenarnya merujuk pada nubuatan tentang kelepasan bangsa Israel dari penjajahan Babel. 在这章节是从巴比伦拿到解脱。 Nah saudara-saudara sekalian, jika kelepasan selama 70 tahun dari Babel saja menjadi berita kelepasan yang luar biasa bagi orang Israel pada waktu itu. 如果从巴比伦解救70年，你是一个好消息。 Jika kelepasan dari Babel saja, dari manusia saja menjadi satu kabar bahagia, 只是从巴比伦就是人的解脱，是非常好的消息。 apalagi kelepasan dari kebinasaan kekal yang selama-lamanya. 更不用说从地狱中永恒的灭亡解脱。 Jika bangsa Israel begitu berbahagia, diberitakan bahwa mereka akan lepas dari penderitaan Babel. 如果在生活上巴比伦的以色列人没有受那么多的受苦， Bukankah kita harusnya teramat bahagia ketika kita diberitakan? Nah, Kita akan betul. terlepas dari murka Tuhan yang begitu mengerikan. 更何况我们会解脱上帝的怒气。 Maukah kita menjadi pembawa pemberita kabar baik ini? 是否我们传讲好消息的人呢？ Karena ada begitu banyak orang yang masih belum mendengarkannya. 因为有许多人没有听见主 Karena 的 itu 事 Bapak 情， Ibu Saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， biarlah di minggu terakhir tahun ini 在最后的一周， kita mengingat hal-hal yang paling esensial dalam hidup kita. 我们要提醒我们自己哪些是重要的。 Banyak hal bisa hilang di tangan kita. 有很多事情可以没有了， Tapi kita tahu tidak akan ada yang pernah hilang dari hidup kita. 但是也不会有一个在我们生命中不会逝去 Dan 的。 bersyukurnya itu yang terbesar dalam hidup kita. 非常的感恩，就是最伟大的， Yaitu anugerah keselamatan dalam hidup kita. 这就是救恩。 Biarlah di minggu terakhir ini kita memikirkan kembali keindahan kabar baik Tuhan ini. 在最后的这个救恩是多么佳美， Sehingga kita didorong berbagian untuk memberitakannya. 所以要激励我们是要变成传新消息的。 Dan biarlah firman Tuhan ini juga menjadi mendasari untuk bulan misi di bulan depan. 这个福音呢，是让我们最基础的，在这个下个月的， Kita menyadari 我们知道 bahwa ada anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. 这个救恩是已经给我们， Satu kabar baik yang besar bagi kita. 是一个很大的好消息。 Dan kita terpanggil untuk menjadi pemberita-pemberita itu. 我们也是被上帝蒙召， Karena kita tahu sungguh indah kedatangan pembawa berita Injil. 因为这个传好消息的是何等的佳美。 Kiranya Tuhan menolong kita.
让上帝帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita 主啊，让你的话语今天可以提醒我们， bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersyukur, 我们是一个非常感恩的人， orang-orang yang beruntung, 是非常幸运的人。 karena hal terbesar di dalam hidup kami sudah dianugerahkan kepada kami. 因为最伟大的事情你已经赐给我们， Kristus telah menggenapkan tuntutan-tuntutan Taurat bagi kami, 基督是已经为我们成全律法， sehingga kebenaran Kristus bisa diperhitungkan kepada kami. 所以基督的成全是作为我们的救恩， Kami yang berdosa menjadi dibenarkan. 我们罪人成义。 Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan ini. 我们非常感谢是你的 Dan 救 kita 恩， meyakini bahwa di dalam Engkau keselamatan ini pasti. 我们相信在基督里很有保障。 Ya Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang yang bersyukur untuk hal ini. 主啊，我们要变成非常感谢的人。 Berkati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祝福 Amin. 我们，奉靠主耶稣的名，我们祷告，阿门。